Seterusnya, kita nak bercakap juga rentetan daripada kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12. Dalam pembentangan RMK 12 ini adalah merujuk kepada 11 projek pengangkutan dan logistik yang diperkenalkan. Bagaimanakah ia boleh memberikan impak dan juga bagaimanakah dapatannya itu akan membawa kepada suatu perubahan dalam konteks tempoh 5 tahun sehingga 2025 untuk EAST 2023 merealisasikan negara mesra pengangkutan. Bersama dengan saya adalah Profesor Madya Dr. Masria Mustafa, pensyarah kejuruteraan awam Kolej Kejuruteraan Universiti Teknologi MARA UiTM. Assalamualaikum, selamat pagi. Doktor, apa khabar? Selamat pagi, terima kasih. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Untuk kita bercakap lebih lanjut berkenaan tentang EAST 2023 ini, apa mungkin dapatan doktor berkenaan perkara ini dan bagaimana sebenarnya ia memberikan kesan yang dilihat positif dalam unjuran-unjuran yang kita gambarkan dan juga tebaran unjuran yang kita laksanakan di atas kertas, Doktor. Okey, terima kasih. Selamat pagi. EAST Conference merupakan satu persidangan iaitu Eastern Asia Society for Transportation Studies yang telah diadakan pada 2 minggu yang lalu, 4 sehingga 7 September. EAST merupakan satu society ataupun persatuan di mana ia berpengkalan di Jepun dan mempunyai keahlian seramai lebih daripada 1,500 orang. EAST ini merupakan satu agenda di mana negara di Eastern Asia bersepakat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di negara-negara yang berkaitan yang melibatkan lebih dari 20 buah negara di Eastern Asia. Pada ketika persidangan ini dijalankan, sebenarnya rentetan daripada 2 tahun yang lalu, di mana persidangan ini selalunya diadakan pada 2 tahun sekali. Jadi ini pertama kali dibuat di Malaysia dan atas dasar di mana negara-negara yang terlibat sebenarnya telah lama untuk datang ke Malaysia dan melihat sendiri perubahan pengangkutan yang ada di negara kita. Dan secara tidak langsung, EAST ini sebenarnya membuka peluang kepada penyelidik, para akademik dan juga penggiat pengangkutan untuk lebih aktif, di mana sekarang ini kita sedia maklum banyak masalah-masalah yang berlaku dan secara tak langsung kita showcase, orang kata kita showcase kita punya penyelidik yang telah menjalankan pelbagai penyelidikan di semua universiti awam dan juga swasta di Malaysia. Ya. Doktor sebutkan berkenaan tentang untuk memamparkan, memberikan mungkin penyelesaian dan kaedah penyelesaian kepada masalah-masalah. Maka sepanjang EAST ataupun persidangan ini, apa mungkin masalah-masalah dan juga mungkin perkara-perkara penting yang ditimbulkan hasil daripada penyelidikan dan juga mungkin dibentangkan serta dikongsikan kepada negara peserta? Okey, sebenarnya masalah pengangkutan ini bukan hanya melibatkan Malaysia sahaja tetapi seluruh dunia. Kita boleh lihat semasa persidangan itu berlangsung, sebanyak lebih dari 500 kertas kerja penyelidikan telah dijalankan ataupun telah dibentangkan oleh para peserta, dan kita juga ada satu keynote speaker ataupun ucap tama yang telah melihat ataupun menyeru kepada semua penyelidik untuk membuat penyelidikan yang lebih baik lagi. Jadi pada ketika itu kita juga ada membentangkan beberapa resolusi kerana dalam masa yang sama ahli jawatankuasa untuk EAST ini kami merupakan jawatankuasa kabinet untuk kesesakan jalan raya, di mana jawatankuasa itu dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri. Jadi memang kami bersama dengan kerajaan membantu untuk menyelesaikan masalah pengangkutan, di mana pada ketika itu terdapat beberapa pertukaran maklumat dan juga pengetahuan. Banyak sebenarnya teknologi-teknologi baru yang digunakan sekarang ini, di mana mungkin teknologi itu tidak digunakan di Malaysia tetapi telah digunakan di negara luar. Jadi kita anggap persidangan ini membuka peluang kepada Malaysia untuk melihat dengan lebih dalam terhadap teknologi-teknologi tersebut. Di samping itu terdapat juga penggalakan dari segi inovasi, di mana contohnya kenderaan elektrik telah diguna pakai secara meluas di negara-negara luar, tetapi di Malaysia mungkin jumlahnya agak sedikit dan mungkin akan ada lebih banyak lagi
penggalakan dari segi inovasi dalam sektor ini di pihak kerajaan sendiri. Dan semasa persidangan itu juga terdapat kolaborasi dan rangkaian di mana terdapat lebih dari 750 orang sebenarnya peserta yang telah terlibat secara langsung dengan persidangan ini, dan 80% daripadanya datang dari lebih 35 buah negara. Jadi sedikit sebanyak membuka peluang kepada agensi-agensi ataupun penggiat pengangkutan di Malaysia untuk melihat dengan lebih dalam apa yang berlaku di luar dan mengadaptasikan inovasi ataupun rancangan tersebut untuk negara kita. Ya, bukan saja diceritakan tadi, Doktor berkata juga terlibat secara langsung dalam jawatankuasa Kabinet berkenaan tentang kesesakan jalan raya. Jadi kita sedia maklum dalam isu kesesakan jalan raya ini bukan hanya bercerita mengurangkan kadar trafik dan juga penyuraian trafik, tetapi lebih kepada bagaimana untuk penghasilan kepada suasana atmosfera mampan dan juga untuk meminimalkan pengeluaran karbon. Ya. Jadi apakah Doktor melihat hasil contoh yang pernah dilakukan seperti negara Korea meletakkan suatu laluan kenderaan bas elektrik, dan malah Indonesia juga sudah menggunakan kenderaan elektrik di laluan yang tersendiri. Jadi apakah modul dan juga model seperti BRT dilihat sebagai suatu model yang boleh diguna pakai pada ketika ini dalam konteks kesesakan jalan raya di Malaysia? Okey, kita perlu lihat pengangkutan awam sebagai satu alternatif yang sangat baik, di mana pada ketika ini negara-negara luar tidak memfokuskan kepada pembinaan rangkaian jalan raya ataupun lebuh raya yang banyak, tetapi mereka lebih fokus kepada pengangkutan awam. Dan pengangkutan awam ini boleh jadi pengangkutan yang bergerak sendiri di atas jalan raya ataupun yang bergerak menggunakan rail. Contohnya kita ada di Malaysia di LRT dan MRT kita. Dan dari segi RMK 12, kalau tak salah saya, ada juga dibincangkan berkaitan dengan mengadaptasi BRT. BRT ini kalau nak ikutkan dari segi kosnya murah dan perjalanannya juga ataupun infrastrukturnya juga tidak memerlukan lebihan ataupun ekstra. Apa kita panggil tu infrastruktur yang perlu ditambah baik. Jadi kita boleh menggunakan fasiliti sedia ada, dan seharusnya penggunaan BRT ini harus diperluas. Mungkin bukan seperti elevated version yang kita ada sekarang ini di Sunway, tapi mungkin kita boleh gunakan jalan biasa, satu laluan khas untuk BRT ini, dan menambah bilangan kenderaan ataupun bas BRT. Mungkin kita boleh menggunakan kenderaan ataupun bas elektrik. Ya, kalau diikutkan kepada persidangan ataupun IS 2023 ini, sudah pasti pelibatan, tidak silap saya, 30 negara. 35 negara. 35 negara yang turut berkunjung dan juga bersama. Mereka sudah pasti berkongsikan pengalaman masing-masing. Cuma apabila disesuaikan dengan konteks rancangan Malaysia, bagaimana pula pandangan Doktor melihatkan kepada projek-projek mega seperti ECRL dan juga projek-projek rangkaian kereta api ke beberapa kawasan di semenanjung Malaysia juga memungkinkan untuk kita melihat bahawasanya projek mega ini akan memudahkan suatu urusan ketercapaian dan juga jaringan pengangkutan awam yang lebih efisien, Doktor. Okey, bila kita sebut dengan projek mega, sebenarnya connectivity ataupun jaringan itu yang paling penting. Ada beberapa negara yang masih lagi mempunyai masalah dari segi connectivity ini, tetapi di Malaysia untuk semenanjung saya rasa itu tidak mempunyai masalah, tetapi mungkin sekarang ini di connectivity di Sabah dan Sarawak mungkin perlu ditambah baik. Dan kalau nak ikutkan, memang sekarang kita memang fokus kepada prinsip kelestarian, di mana apa sahaja projek ataupun infrastruktur yang ditambah baik itu perlulah lestari. Dan dalam masa yang sama kita juga perlu menekankan kepada pengangkutan awam yang hijau. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan masalah kesesakan ataupun untuk memudahkan perjalanan warga negara ataupun orang-orang di Malaysia, tetapi juga untuk memberikan satu servis yang dalam masa yang sama akan menurunkan kadar karbon yang dilepaskan di udara. Dan dalam masa yang sama juga, bila kita ada peningkatan rangkaian kerjasama antara kerajaan dan juga ahli akademik dan juga penggiat
bidang pengangkutan di Malaysia itu secara tidak langsung nampak kita semua bersatu padu dan daripada perspektif penyelidik sendiri memang terlalu banyak sebenarnya projek-projek ataupun penyelidikan yang boleh diguna pakai untuk membantu negara ke arah mencapai pengangkutan yang selamat dan efisien. Ya. Apa dalam EAST 2023 ini turut dibincangkan berkenaan hala tuju dan juga masa depan penggunaan dan juga aplikasi kenderaan elektrik ataupun kereta elektrik yang kini sudah semakin popular dalam penggunaan dan juga pasaran bagi kenderaan pengguna secara domestik? Betul? Ya, kalau nak ikutkan memang betul because kerana di negara luar memang ada memberi orang kata peluang ataupun mengguna pakai kenderaan elektrik ini secara meluas dan terdapat juga kajian-kajian yang telah dijalankan di mana kenderaan elektrik ini bukan hanya boleh mengurangkan kadar pelepasan gas ke udara, gas yang negatif ke udara, tetapi juga boleh membentuk kepada kelestarian yang berpanjangan. Kerana kalau nak ikutkan, kita bukan hanya bercerita tentang pengangkutan ini untuk jangka masa yang singkat, tetapi kita perlukan fokus kepada jangka masa yang panjang. Jadi kalau nak ikutkan, penggunaan kenderaan elektrik tersebut merupakan salah satu inisiatif ataupun insentif yang perlu ditambah baik dan perlu diperbanyakkan. Ya. Selama dalam tempoh EAST 2023 ini, apa mungkin hasil dapatan yang boleh dirangkumkan daripada penglibatan dan juga pembentangan malah penyertaan negara-negara anggota ataupun negara-negara peserta? Kalau nak ikutkan, satu berkaitan dengan kelestarian, prinsip kelestarian itu sendiri di mana apa sahaja projek yang berkaitan dengan pengangkutan perlulah lestari. Dan kedua, penekanan kepada pengangkutan awam itu sendiri di mana dulu Mayor Bagota pernah memberitahu negara yang maju bukan kerana semua warganya menggunakan kenderaan, tetapi apabila golongan kaya menggunakan pengangkutan awam. Jadi mungkin di situ kita boleh adaptasikan kepada negara kita. Dalam jangka masa yang sama, isu berkaitan dengan keselamatan jalan raya dan juga inklusiviti di mana setiap infrastruktur yang dijalankan ataupun yang dibentuk perlulah merangkumi seluruh warga Malaysia. Bermaksud ia bukan hanya bertumpu kepada satu-satu golongan sahaja, tetapi boleh ditingkatkan kepada golongan yang lain, contohnya warga emas ataupun wanita, kanak-kanak dan juga golongan kurang upaya. Seterusnya, peningkatan rangkaian antara kerajaan dan segenap penggiat pengangkutan seluruh negara dan juga masyarakat sebenarnya akan membentuk kepada satu agenda yang lebih besar. Seterusnya, pendidikan dan kesedaran kepada masyarakat terhadap penggunaan ataupun support kepada semua infrastruktur yang kerajaan telah beri. Okey, baik. Itu antara dapatan yang didapati. Itu rangkumannya lah. Rangkumannya. Tahniah sekali lagi atas penganjuran EAST 2023. InsyaAllah akan ada edisi-edisi yang seterusnya. Sebenarnya EAST ini kami di Transportation Science Society merupakan satu golongan penyelidik dan juga penggiat pengangkutan di Malaysia. Dan kami menyeru juga kepada semua supaya lebih orang kata lebih terlibat sama untuk memajukan dan juga untuk mengenal pasti apa sahaja permasalahan pengangkutan di Malaysia. Terima kasih Dr. Masira kerana bersama dengan kami. Itu dia perkongsian berkenaan EAST 2023. Dr. Masira dari Universiti Teknologi Mara bersama kita pada pagi ini. Kita nak berehat seketika dan kita akan ke Met Malaysia. Silakan Met Malaysia.